Episod kali ini kita singgah di masjid kedua terbesar di Kuala Lumpur, iaitu Masjid Al-Imam Al-Ghazali, Manjelara, Kepong. Dalam kiraan saya dah 24 tahun mesti masjid ni, ya. 24 tahun masjid ni, agak sudah tua lah. Yang kita macam merancang nak mengadakan sambutan Julid Perak insya-Allah 25 tahun nanti. Dan kalau kita lihat 25 tahun, 24 tahun telah dari segi struktur bangunan tu ya, telah ada sedikit lusuh. Jadi kita cubalah untuk menjaga supaya masjid ini terus kukuh, dan alhamdulillah lah dari segi bangunan yang luas ya, dan kawasan parkingnya, kita punya kawasan yang luas sebenarnya ya. Dan inilah kalau di wilayah Persekutuan, Masjid Imam Al-Ghazali adalah masjid kedua besar ya, selepas masjid wilayah sebenarnya. Memasuki ruangan solat masjid ini, ianya cukup serba sederhana. Jemaah di ruang solat utama boleh menampung 1,500 jemaah ya. Jadi untuk satu saf boleh menampung 74-75 orang. Jadi di dalam ruang solat utama kita ada 20 saf. Mudah-mudahan kita dapat 1,500. Kalau kita campurkan di luar, saya rasa boleh menampung lebih 5,000 jemaah sekaligus. Dilengkapi sepenuhnya penyaman udara di ruangan solat serta hiasan dalaman yang ringkas pasti menenangkan setiap jemaah yang bersolat di sini. Selain bersolat, jemaah juga boleh membaca Al-Quran serta kitab-kitab agama yang tersedia hampir di setiap penjuru masjid. Ruangan solat bagi jemaah muslimah juga turut disediakan beserta kelengkapan solat yang sepatutnya. Bagi keluarga yang membawa anak-anak kecil, ianya bukanlah masalah yang besar. Kanak-kanak bebas bermain tanpa mengganggu jemaah lain yang sedang bersolat. Masjid Al-Imam Al-Ghazali ini juga turut digunakan sebagai lokasi rehat dan solat bagi musafir yang berkeluarga mahupun individu. Masjid sebenarnya bukan sahaja pusat untuk kita menjalankan aktiviti solat dan juga ibadah. Pelbagai aktiviti boleh kita buat. Contohnya semasa Ramadan kita juga menganjurkan bazar Ramadan. Kita menyediakan ruang peniaga untuk para peniaga untuk berniaga. Itu dari segi perniagaan lah. Selain daripada itu kita menyediakan program-program selain daripada program keagamaan. Kita mengadakan program-program latihan khusus-khusus. Kita juga mengadakan program latihan ekonomi untuk mualaf. Kita adakan di masjid ini. Kita juga menyediakan kelas-kelas tuition dengan kerjasama daripada pejabat pendidikan daerah, pihak sekolah. Jadi kita adakan pelbagai aktiviti. Kita juga menggalakkan masyarakat bukan Islam untuk datang ke masjid. Dengan kita mengadakan program-program, contohnya Maulid Rasul, kita jemput pemimpin komuniti di kawasan sekitar untuk hadir. Ya, jadi mereka datang sebenarnya. Mereka juga ingin tahu apa sebenarnya ada di masjid kita. Ya. Bukan saja dari segi laungan-laungan azan saja, tapi mereka tahu apa aktiviti-aktiviti yang kita buat. Jadi sekiranya mereka datang, ia juga dapat menghakis perception, menghakis tanggapan-tanggapan bahawa masjid ini adalah satu tempat khusus untuk melatih aktiviti agama tidak. Jadi kita setuju. Memang kita jadikan masjid ini sebagai masjid milik orang ramai. Ya. Kita memasarkan masjid ini dengan program-program kita. Menjengah di luar ruang solat utama, sepanjang Ramadan ini, Masjid Al-Imam Al-Ghazali turut menyediakan juadah berbuka puasa atau iftar. Bukan itu sahaja, turut disediakan adalah juadah bersahur bagi 10 malam terakhir Ramadan. Selain juadah utama, karya masjid juga turut menginfakkan pelbagai juadah lain. Rezeki kunjungan kali ini adalah bubur lambu. Dimaklumkan setiap hari akan ada karya yang menginfakkan pelbagai juadah bagi jemaah berbuka puasa. Satu yang menarik iftar di masjid ini kerana juadah berbuka puasa tersedia dihidang di atas meja secara dom. Berbeza dengan surau dan masjid yang sebelum ini yang mana rata-ratanya menyediakan juadah secara buffet. Seawal jam 6.15 petang, jemaah sudah mula mengambil tempat untuk berbuka. Berdasarkan peruntukan dan juga perbelanjaan, kita menyangkakan untuk menaja 300 pack sahaja sehari. Sebab itu kita menyediakan 30 meja dengan 30 dom, iaitu makan dan hidang. Walaupun bila majlis sebenar berlangsung, kita dapati kedatangan para jemaah untuk iftar di masjid ini melebihi daripada apa yang kita jangkakan. Jadi 30 dom tidak memadai, tidak mencukupi.
Jadi apa yang kita perlukan untuk hari kedua, kita menyediakan makanan secara buffet, tambahan sebanyak 150 packs lagi. Jadi keseluruhannya adalah melibatkan 450 packs dan melibatkan tambahan perbelanjaan RM1,500 sehari pada pihak masjid. Jangan asallah 4,500, tapi dengan ada tambahan 150 packs, mana kita akan melibatkan perbelanjaan sebanyak 1,500 lagi. Jadi keseluruhan perbelanjaan kita adalah 6,000 untuk satu hari. Dan pada tahun lepas memang disediakan iftar untuk para jemaah. Tapi ketika itu diadakan secara buffet dan makan secara duduk di lantai. Ya. Jadi kepada pandangan kita, oleh kerana untuk meraihkan dan juga untuk memastikan para jemaah selesa, jadi kita menjadikan mega dan juga dom untuk mereka. Jadi yang mana kita rasa ianya lebih selesa lah. Ya. Dan perkara ini menjadi kenyataan lah sebenarnya. Alhamdulillah, di luar daripada jangkaan kita, sambutan memang di luar jangkaan kita. Bukan sahaja daripada karya di Bandar Manjalara, malahan dapat menarik karya-karya daripada luar Bandar Manjalara. Seperti Bandar Seri Damansara, daripada Taman Ihsan, Kepung, Sungai Buloh, Segamuk dan di kawasan sekitar. Dan ada kalanya yang datang daripada Ceras, daripada Rawang. Oleh kerana benda ni disebarkan secara mulut ke mulut, jadi mereka datang berminat untuk merasa betul ke ada jamuan iftar menggunakan dom di masjid ni. Jadi mereka datang bersama-sama. Sebut harga yang kita tawarkan adalah membuat penyediaan makanan bermasak dan berhidang untuk iftar dan juga menyediakan sahur untuk 10 malam terakhir. Dan untuk 10 malam terakhir kita menyediakan sebanyak 35 pack saja. Kerana jangkaan kita mungkin pack tu agak sukar dicapai. Walau bagaimanapun kita terperanjat oleh kerana hari pertama saja dah mencecah dekat 50 orang datang. Jadi selepas itu kita menyediakan 60 packs penyediaan sahur untuk para jemaah. Berdasarkan yang saya alami di sinilah, yang saya pantau memang daripada mula. Dari mula. Jadi saya jangkakan mungkin 27 nanti akan ramai lah. Macam semalam 25, insya-Allah ada dalam 60 orang datang jemaah atas. Dari segenap lapisan usia, bersama-sama menikmati juadah berbuka dengan cara dan keselesaan masing-masing. Nasi lemak bungkus daun pisang antara rezeki petang ini bersama jus mangga air tangan pengerusi masjid. Nikmat sekali. Kita menggunakan Dewan Al-Ghazali, kita ada dewan di kawasan belakang tu untuk kita tempatkan di situ nursery dan di situlah kita kumpulkan anak-anak ni. Apabila saja masuk waktu solat Isyak. Jadi para ibu bapa boleh solat dengan selesa tanpa merisaukan keadaan anak-anak dia dan jemaah lain juga tidak diganggu oleh gangguan bising anak-anak ini. Oleh kerana Masjid Imam Al-Ghazali ini dari keluasan parking dia tak ada masalah, dari keluasan masjid dia tak ada masalah dan dia terletak di tengah-tengah sebenarnya kawasan transit. Jadi kita rasakan kita boleh menarik lebih ramai para jemaah datang bersolat di sini. Sampai itu kita juga memikirkan bagaimana kita nak menangani ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil. Kerana sering kita dengar rungutan daripada pihak-pihak masjid tentang kerenah anak-anak ini yang sering membuat bising yang mengganggu para jemaah untuk bersolat. Jadi kita terfikir kenapa tidak kita menyediakan satu pusat penjagaan yang kita panggil nursery tarawih. Jadi kita menganggarkan budak-budak umur 6 tahun ke bawah untuk kita jaga. Dan kita menyediakan 2 orang penjaga tetap yang kita beri elon penjagaan untuk setiap malam. Menggunakan pendekatan bermain sambil belajar, anak-anak ini juga turut diterapkan tentang nilai mata wang dalam kehidupan seharian. Kemahiran berkomunikasi serta bersosial adalah keutamaan pusat penjagaan sementara ini. Selain dari kanak-kanak, ibu bapa serta ahli keluarga yang lain juga boleh bersama-sama di nursery tarawih bersama membantu untuk memantau anak-anak di sini. Difahamkan terdapat hampir 20 orang kanak-kanak di sini merupakan kanak-kanak kelainan upaya, autisma dan masalah pembelajaran khusus, Specific Learning Disorder (SLD). Mengamati perlakuan dan keriangan mereka bermain, hampir tidak dapat dibezakan anak-anak ini. Moga Ramadan kali ini membawa rahmat dan barakah kepada semua. Diharapkan kita berkesempatan untuk bertemu Ramadan yang akan datang.